Bertemu kembali rentasan berita edisi 805. Saya Zawazli Yusof dan antara paparan utama malam ini. Politikus tidak perlu bergayut di pagar istana. Demokrasi dan kebebasan sivil dinafikan. Kesombongan Hadi di puncak kuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mempertahankan kenyataan yang dibuat pada November lalu bahawa Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah runtuh pada 23 Oktober lalu. Beliau berkata apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menolak permohonan Muhyiddin untuk pertama kali bagi mengisytiharkan darurat, secara moralnya beliau dan kabinetnya patut meletakkan jawatan. Kini kata Salahuddin, seorang demi seorang ahli Parlimen UMNO sudah menarik balik sokongan terhadap Perikatan Nasional. Akhirnya Perikatan Nasional hilang majoriti. Tetapi kami sebagai orang politik telah membuktikan bahawa kami telah cukup sokongan. Apa buktinya? Apabila seorang demi seorang ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional telah menarik sokongan, maka dengan itulah kita memohon supaya suatu keputusan dibuat supaya negara ini dapat dikembalikan dan bukan lagi terus berpegang dengan darurat ini sehingga bulan 8. Beliau berkata demikian dalam sesi bicara semasa bersama YB Datuk Seri Haji Salahuddin Ayub untuk siri ke-20 yang bertajuk UMNO Kekasih Gelap Bersatu di Jom Channel. Beliau juga mempertahankan kenyataan di Parlimen, jangan ada politikus yang bergayut di pagar istana meraih simpati untuk kepentingan diri sendiri. Kata Salahuddin, apa yang beliau maksudkan bukan seruan untuk membenci Raja-Raja Melayu atau memberontak. Kerajaan sekarang dipertikaikan keabsahannya. Mereka menyusahkan rakyat jelata, tegas bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani itu. Namun apabila Majlis Pakatan Harapan mengeluarkan kenyataan membantah pengisytiharan darurat, terus melompat agamawan PAS, kononnya pembangkang membenci Sultan. Lalu rakyat ditakut-takutkan jika mati, matinya dalam jahiliah. Mari kita lihat apa kata Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad di Bayan Linas siri ke-209 Politik dalam Islam yang diterbitkan pada 8 Ogos 2019. Beliau menggariskan 3 perkara yang semestinya dijauhi pemimpin, iaitu pertama, zalim. Ia bermaksud meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lebih parah daripada itu, menzalimi dan menganiayai rakyat jelata dan orang bawahan. Kedua, khianat. Allah amat membenci pemimpin yang mengkhianati hak rakyat kerana sudah pasti berlaku kepincangan dan keadilan dalam pemerintahan. Golongan pengkhianat biasanya akan mengundang pelbagai natijah buruk dan tidak baik. Manakala yang ketiga, tamak. Umar Abdul Aziz menegah gubernur dan pegawai kerajaan daripada terlibat dengan aktiviti perniagaan. Beliau menganggap hal ini sebagai satu tindakan yang paling besar dan jika dibiarkan akan boleh membawa kepada rosaknya pentadbiran dan pelbagai implikasi yang malang akan timbul. Namun rakyat melihat ketiga-tiga perkara tersebut berlaku sekarang. Kerajaan Perikatan Nasional gagal menyelesaikan pandemik COVID-19. Rakyat disusahkan dengan darurat di samping Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka kehilangan pekerjaan apabila syarikat gergasi menutup operasi di Malaysia. Kerajaan ini juga hasil pengkhianatan mandat rakyat setelah melakukan rampasan kuasa, menerusi langkah Sheraton dan keluar parti beramai-ramai. Rakyat menerima musibah isu daging import tidak halal, maka skam dan pelbagai korupsi di kalangan penguatkuasa. Malangnya, ketika kerajaan yang sah ditumbangkan, tidak pula ada agamawan PAS yang menyeru supaya bersabar. Sebaliknya mereka turut sama bersekongkol, memberontak dan merampas mandat rakyat. Jangan lupa, Mufti Wilayah Persekutuan yang bercakap tentang kepimpinan zalim, khianat dan tamak itu sekarang ialah Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Tebu Atap ini. Justru dalam kesempatan ini, Jom Channel ingin mengingatkan pemimpin Melayu Islam dalam Perikatan Nasional
akan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memelihara kamu daripada kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, apakah itu kepemimpinan orang yang bodoh? Rasulullah menjelaskan, iaitu para pemimpin yang muncul selepas dariku, tetapi mereka tidak menggunakan petunjukku dan mereka tidak mengamalkan sunnahku. Barang siapa yang membenarkan penipuan mereka atau membantu kezaliman mereka, maka mereka itu adalah bukan daripada umatku dan aku bukan sebahagian daripada mereka. Mereka tidak akan dapat minum di telagaku di akhirat nanti. Barang siapa yang tidak membenarkan penipuan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka dia adalah sebahagian daripada umatku dan aku adalah sebahagian daripada mereka. Dia akan dapat minum di telagaku kelak. Jangan hanya pandai mentakfiri dan bergayut di pagar istana. Pengisytiharan darurat Selasa lalu dianggap sebagai memudaratkan demokrasi berparlimen dan menyerang kebebasan sivil kerana tindakan kerajaan yang menggantung sidang parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN selama tempoh darurat. Pertubuhan Masyarakat Sivil CSO berkata artikel 150 Perlembagaan Persekutuan menunjukkan tiada keperluan untuk memberikan kuasa eksekutif kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, terutama ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah diumumkan pada malam sebelumnya. Menurutnya ini adalah perkara yang amat membimbangkan kerana tiada lagi sebarang mekanisme semak dan juga imbang dalam kerajaan. Walaupun kita berpendapat krisis kesihatan awam harus ditangani segera di bawah undang-undang seperti PKP, kuasa eksekutif yang keterlaluan dengan tiadanya pengawasan dari Parlimen atau DUN adalah satu tragedi buruk dalam pemerintahan negara. Pemisahan kuasa adalah kunci kepada pemerintahan yang demokratik. Sebarang fungsi dan kuasa pemerintahan yang tertumpu dalam satu badan tunggal harus diteliti dengan sangat berhati-hati. Ketiadaan semak dan imbang memungkinkan akan berlakunya penyalahgunaan kuasa dan pengurangan hak rakyat yang telah dijamin oleh perlembagaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pertubuhan CSO for Reform itu juga menuntut agar kerajaan menegakkan hak asasi manusia serta tidak menggunakan COVID-19 sebagai alat membenarkan darurat bagi melemahkan demokrasi dan kebebasan sivil. Mereka juga mendesak kerajaan untuk tidak mengutamakan oportunisme politik dan sebaliknya memberi tumpuan untuk melandaikan lekuk COVID-19 dengan langkah-langkah yang ada. Selain itu, mereka menggesa orang ramai untuk turut menunjukkan perasaan tidak puas hati secara atas talian terhadap tindakan yang dimulakan oleh Perdana Menteri dengan menyertai kempen menggunakan tanda pagar bantah darurat Muhyiddin. Sementara itu, Presiden Majlis Peguam Malaysia Salim Bashir mengingatkan kerajaan agar tidak menjadikan proklamasi darurat sebagai hal yang boleh membahayakan demokrasi dan kedaulatan undang-undang negara. Ini kerana katanya hampir tidak ada mekanisme yang bertindak sebagai semak dan imbang terhadap kuasa kerajaan susulan penggantungan parlimen sepanjang tempoh itu. Kami berharap bahawa mana-mana undang-undang yang dimaksudkan oleh eksekutif untuk tujuan memperkuatkan penguatkuasaan bagi mengekang penyebaran COVID-19 tidak akan berlaku terlalu keras. Majlis Peguam Malaysia sama-sama prihatin terhadap akibat yang berlaku daripada pelaksanaan darurat ini kepada hak asasi manusia dan kebebasan sivil. Walaupun darurat telah diisytiharkan, hukum undang-undang atau rule of law perlu tetap dilindungi setiap saat, katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Pada masa sama, beliau berkata langkah-langkah penjagaan kesihatan dan tahap sanitasi yang memuaskan sebenarnya sudah cukup untuk diterapkan di bawah undang-undang sedia ada tanpa perlu membuat permintaan pengisytiharan darurat. Menurutnya, biarpun darurat akan bertindak menghentikan segala kemelut politik, namun ianya akan memberi kesanan besar kepada sempadan negara termasuk ekonomi dan hak dalam perlembagaan. Badan Peguam Malaysia juga meminta agar kerajaan dan parti-parti politik untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam mengekang penularan COVID-19. Rakyat semua perlu celik mata, mana yang baik dan mana yang buruk. Ini negara kita. Kita kongsi secara bersama. Kita daulatkan undang-undang dan kita sanjungi perlembagaan. Sesuatu yang sah dari sudut perlembagaan, kita sebagai rakyat berhak untuk bersuara. Namun apabila seseorang Perdana Menteri kerajaan yang dibina melalui rampasan kuasa dan bukan melalui mandat rakyat atau pilihan raya mengumumkan darurat demi menyelamatkan lehernya, itu tidak adil kepada rakyat. Demokrasi dan kebebasan sivil, hak rakyat usah sesekali dinafikan.
Dun dan Parlimen digantung membawa maksud yang cukup jelas bahawa Muhyiddin ingin menguasai kerajaan tanpa diganggu gugat oleh mana-mana pihak. Keputusan yang dibuat untuk rakyat dan negara tidak akan melalui semak dan imbang. Ia sangat berbahaya untuk sebuah negara demokrasi seperti Malaysia. Hebat sungguh permainan ketua pengkhianat ini dalam mentadbir negara, mengheret rakyat ke kancah kemiskinan, kedaifan, kesukaran dan kekeliruan dengan tindakan bodoh mereka sebelum ini. Mengaburi mata rakyat dengan kegusaran pandemik COVID-19, seterusnya mengumumkan darurat yang kononnya demi rakyat tapi sebenarnya untuk kuasa mutlak bagi dirinya. Ingat, jangan lupa tanda pagar, bantah darurat Muhyiddin. Semalam Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang telah mengeluarkan dalil baharu bagi menghalalkan pengisytiharan darurat yang dibuat oleh Kerajaan Tebuk Atap yang disekongkol dan didalanginya. Entah di mana rojehnya dalil itu dan berdasarkan kepada apa. Katanya pengisytiharan darurat bagi menyekat wabak COVID-19 adalah kononnya berlandaskan konsep siasah syariah politik Islam yang diamalkan dalam mengurus sebarang isu yang berlaku sama ada melibatkan aspek kehidupan individu mahupun masyarakat. Ahli Parlimen Marang itu juga berkata Kerajaan Perikatan Nasional telah mengambil langkah seawal berlakunya wabak berkenaan seperti di negara-negara lain dan berjaya mengawal penularannya dengan kadar terhad, namun ia masih belum mampu mengatasi penularan wabak sepenuhnya. Sehingga kini beberapa negara telah mengisytiharkan darurat kesihatan sama ada dilaksanakan di seluruh negara atau kawasan yang terhad. Darurat adalah kawalan yang wajib ditunaikan oleh kerajaan berdaulat untuk sementara waktu, bukan selama-lamanya, sehingga penyelesaian wabak itu dapat dicapai. Rakyat wajib diselamatkan terlebih dahulu tanpa mempedulikan apa jua perkara lain, katanya menerusi catatan Facebook rasminya. Abdul Hadi yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah berkata darurat bagi menyekat penularan wabak COVID-19 wajib dilaksanakan. Semua pihak perlu berhenti sekejap berpolitik walaupun masih ada yang tidak mahu mengaku kalah dengan apa sahaja tindakannya. Katanya, wahai Pak Lebay Hadi, di mana langkah awal yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang Pak Lebay sebutkan tadi? Ingat, tempoh PKP dan PKPB serta PKPP yang ditaati rakyat sebelum ini sebenarnya sudah cukup untuk menangani penularan wabak COVID-19. Sedangkan Pak Duta, tentang semua ini berlaku adalah kerana kedegilan mereka yang gilakan kuasa di PRN Sabah diarahkan oleh Menteri PN sendiri agar tidak perlu dikuarantin. Belum lagi berbicara tentang anak buah didikan Pak Lebay yang tak faham bahasa ke Turki atas urusan melancong, pulang dan tidak kuarantin masuk sidang parlimen. Kemudian diumpamakan seperti burung hut-hut. Dalil apa pula ini? Kononnya Hadi meminta agar berhenti seketika berpolitik dan ada pihak yang tidak mahu mengaku kalah dengan apa sahaja tindakan kerajaan. Perlu diingat, wahai Pak Lebay, yang selalu memegang kata jangan berpolitik itu adalah puak-puak PAS dan sekutunya. Tetapi siapa yang berpolitik sekarang ini? Melainkan sahabat sebantal kalian. Sekarang ini pihak pembangkang mempertikaikan tentang penggantungan DUN dan Parlimen yang menyekat semak dan imbang dalam setiap keputusan untuk rakyat dan negara. Ini bukan berpolitik. Mereka hanya meminta hak rakyat dan kebebasan sivil mereka tidak dinafikan oleh pemimpin pengkhianat seperti Pak Lebay. Demokrasi dan kedaulatan Parlimen jangan diletak di telapak kaki kuasa kalian. Noktah. Angkatan Wanita Amanah Negara atau AWAN Nasional menyifatkan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang sebagai orang yang sedang berada dalam kesombongan kuasa. Kenyataan berbau kesombongan kuasa ini mengesahkan agenda keji rejim pengkhianat terdesak menyelamatkan kuasa rapuh sambil meremehkan derita rakyat yang kini terhimpit akibat tindakan bermotif politik demi menyelamatkan kerajaan tanpa majoriti ini. Demikian kata Aiman Atirah dalam kenyataan. Katanya sambil meninggalkan rakyat terkapai-kapai mendempari tekanan hidup tanpa sebarang pelan sosioekonomi tuntas hari demi hari, rejim pengkhianat ini terus merobek rakus sisa-sisa demokrasi yang menjadi asas negara bangsa. Dan Abdul Hadi akan terpahat dalam helaian sejarah sebagai pemimpin parti melalui Islam kebanggaannya yang bersekongkol dengan pengkhianat keji ini, katanya. Jika Abdul Hadi lupa, rakyat sedia mengingatkan bahawa politik tidak berkesudahan ini telah dicetuskan akibat perbuatan tangan Abdul Hadi sendiri bersama-sama sekutu politiknya yang mengheret negara ke kancah kemusnahan dan kehancuran institusi semak dan imbang bermula dengan langkah syaratan
di manakah Hadi dan majoriti mereka yang kini menjadi menteri pada akhir Februari 2020, iaitu tak kala kepimpinan negara semasa pentadbiran PH pada waktu itu dan Barisan Hadapan Negara serta rakyat sedang bergelut berdepan dengan gelombang pertama wabak ini. Rakyat dan kita semua tidak pernah lupa bahawa individu sebenar adalah Hadi Awang, bukannya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berada di Sheraton bagi membincangkan agenda pengkhianatan menjatuhkan kerajaan sah yang dipilih rakyat melalui PRU 14. Berapa lama negara dalam vacuum kepimpinan setelah mandat rakyat dirampas dalam tempoh pandemik? Inilah sebenarnya malapetaka politik tidak berkesudahan yang membelenggu negara yang kini cuba diletakkan kesalahan oleh Hadi ke atas bahu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PH, kata beliau dalam kenyataan itu. Ancaman COVID-19 tiba-tiba mendapat perhatian Duta Khas Timur Tengah ini, sedangkan menteri-menteri dan rakan-rakan sekutunya sendiri terpalit dengan pelanggaran SOP serta gagal menjalani kuarantin kendiri termasuk menteri dari partinya sendiri, PAS. Pada saat kuasa politik PN terselamat dengan pergantungan sementara Parlimen dan DUN, usahalah Hadi Awang gusar dengan perbahasan siapa yang layak menjadi Perdana Menteri daripada PH. Ini kerana PN sendiri terumbang-ambing apabila sokongan dan keyakinan rakan-rakan sendiri tergugat dan terus berselindung di sebalik pengisytiharan darurat ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.